Okey, teruskan. Okey. Soalan 1. Antara berikut fenomena manakah mengalami daya-daya dalam keseimbangan? Okey, yang ni tips nak jawab soalan dia. Daya dalam keseimbangan ni dia ada dalam dua keadaan. Iaitu yang pertama dalam keadaan pegun. Yang kedua dalam keadaan halaju mala. So, dekat jawapan ni kita tengoklah ada tak apa dalam 3 keadaan dia bagi ni, antara tu ada sama ada dalam keadaan pegun atau halaju mala. So dekat sini jawapan dia B. Sebab sebuah kapal terapung pegun di laut. Yang ni dia guna prinsip Archimedes, iaitu daya apungan sama dengan berat bendali yang disesarkan. Okey, betul. Ada yang Okey. tanya, yang nak tanya soalan ke kawan-kawan lain? Ada yang tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, teruskan nombor 2. Okay, lepas tu mak ini. Mak tadi nak padam. Tu boleh. Okey. Okey, lepas tu next soalan nombor 2 ni. Darjah 18 menunjukkan satu balon udara panas sedang bergerak dengan pecutan seragam ke bawah. So dia punya kata kunci dia pecutan seragam ke bawah ni. Ya Allah. Pecutan seragam ke bawah ni. Lepas tu ni Lepas tu antara berikut yang manakah menerangkan dengan betul situasi di atas. So kita tengok dekat pilihan jawapan dia. Yang pertama A, berat balon udara panas bertambah. Yang ni tak betul. Ini bukan. Daya paduan bertindak ke atas balon udara panas adalah sifar. Lepas tu C, berat balon udara panas adalah sama dengan daya apungan. Yang ni salah sebab kalau yang ni dalam keadaan dia patutnya dia dalam keadaan terapung. Tapi yang ni tadi soalan dia kata pecutan seragam ke bawah. So jawapan dia D, berat balon udara panas lebih besar dari daya apungan. Sebab tu dia ke bawah kan. Berat dia lebih besar. Kalau yang apa ni daya paduan sifar tu itu keadaan apa tu? Itu keadaan keseimbangan daya kan. Keseimbangan daya. Bawah belon sama dengan yang atas belon. Tapi itu maksudnya dia tengah keadaan pegun ataupun dia tengah halaju mala. Tapi masalahnya dia kata dia mengalami pecutan. Jadi kalau pecutan dia tak seimbang lah bawah dengan atas. Jadi yang bawah tu berat tu akan lebih daripada yang atas. Yang atas apa nama dia? Daya apungan. Ya, daya apungan. Okey, yang lain boleh ke yang lain? Boleh. Okey, boleh. Okey, next. Nombor 3. Nombor 3. Okey. Raja menunjukkan seorang suri rumah tangga sedang membersih lantai. Apakah daya kehadapan Fx yang dikenakan ke atas lantai itu? Okey. So yang ni kita guna yang segitiga daya tu. Okey, dekat sini dia dah bagi Fy ke bawah ni, yang ni segitiga yang ni, nilai dekat sini theta. Lepas tu kalau sini kan 90 darjah. Kalau kita nak tahu sini so 90 tolak theta. So kita lukis ajar segitiga yang ni. Yang ni. Dekat sini tadi kita dah buat 90, kita dapat 90 tolak theta. Lepas tu dekat sini yang arah ni ke sini Fx. Lepas tu yang ke sini F. So dekat sini sudut 90 darjah dia yang dekat sini. Jadi dia nak soalan dia minta apa Fx ni. Jadi nak guna Fx kita guna cos. So cos 90 tolak theta sama dengan Fx. Ya Allah, tak muat. Allah.
Tak apa muat kan? Tu je. Tak muat Fx per F. Jadi kalau dia nak Fx je, F ni kita pindah ke sana. So jadi Fx sama dengan F cos 90 tolak theta. Ya Allah. Macam tu lah. Okay. So jawapan dia dekat sini. Jawapan dia Fx sama dengan F cos 90 tolak theta. So jawapan dia C. Okey, betul C. Soalan dia C. Boleh ke yang lain? Boleh. Okey, bagus. Okey. Next, soalan nombor berapa pula? Yang seterusnya. Nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni. Nombor 4. Raja 14 menunjukkan sebuah troli berjisim 1.5 kg sedang ditarik oleh sebuah oleh sebuah pemberat melalui sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan 2 ms-2 dan daya geseran di antara troli dengan permukaan meja ialah 3 Newton. Hitungkan daya paduan yang bertindak ke atas troli itu. Apa nama lain untuk daya paduan? Nama lain untuk daya paduan apa? Kita juga panggil dia sebagai daya bersih. Okey. Okey, selesaikan. Okay, so berat troli ni tadi dia bagi 1.5 kg. Lepas tu dia punya pecutan dia 2 ms-2. Lepas tu dia bagi daya geseran. Daya geseran maksudnya daya menentang arah troli ni adalah 3 Newton. Lepas tu kat sini kita guna formula T tolak F sama dengan MA. T ni daya tudahan. Maksudnya daya troli tu ke arah dia lah, daya tudahan T. Lepas tu F ni adalah daya geseran. Lepas tu kita nak tahu nilai nak tahu nilai T. So T tolak 3 jisim dia 1.5 darabkan dengan pecutan dia 2. So T tolak 3 sama dengan 3. So nak tahu T sama dengan 6 Newton. So daya tudahan ke depan troli ni adalah 6 Newton. Lepas tu apa ni T tu kan bila troli tu dia sangkut dengan tali, apa-apa tali mesti ada tegangan. So T tu sebenarnya tegangan, tension, tegangan. Ingat tak? Tegangan. Tegangan. Jadi sebenarnya T tu tegangan lah, tegangan yang ke kanan tu kan sebab dia ikat dengan tali. So dia ada T lah. Jadi ke kanan tu T, tegangan yang ke belakang troli tu adalah geseran. Patutnya kena buat F kecil. Simbol daya geseran kan, simbol geseran F kecil. Boleh kamu padam buat F kecil. F kecil. Maksudnya jadi kat sini dia tak seimbang kan sebab dia mengalami pecutan. Dia pergi ke kanan. So yang kanan tolak kiri. Maksudnya kanan tension kan, tension tegangan. Tegangan tolak kiri. Kiri apa? Friction kan, geseran. Kamu buat F dan padang F besar tu buat F kecil. Yang ni yang ni lah yang kat sini. Yang formula ni. Formula tu buat F kecil. Okay, so nak cari T kan tegangan tali, jadi T tolak 3 sebab geseran dia 3 Newton. So kamu akan dapatlah daya bersih. Daya bersih kan nak kira daya bersih kan F sama dengan MA kan. MA tu sebenarnya nak daya bersih lah tu, okey. Jadi so kamu akan dapatlah daya bersih dia berapa? Kamu dah cari ni tegangan. Kamu dapat tegangan dia 6 Newton Okey, so tegangan 6 Newton
tolak yang geseran tu, kamu dapatlah daya bersih dia 3 Newton. So jawapan dia 3 Newton. So Okay. jawapan dia A. Sebab tu jawapan dia A. Okay. Okey, sekejap. Yang lain boleh ke yang lain? Faham tak yang lain? Faham. Faham. Okay. Okey, next soalan nombor 5. Soalan nombor 5, Raja 23 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengesahkan hukum Hooke. Okey, hukum Hooke ni mengatakan daya yang dikenakan untuk mengekalkan pemanjangan berkadar terus dengan pemanjangan. So, dekat dalam pernyataan hukum Hooke tu, daya tu adalah dia punya pemboleh ubah manipulasi. Lepas tu pemanjangan tu adalah dia punya pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kita tengok dekat sini, pemboleh ubah manipulasi. Yang pertama, pemboleh ubah manipulasi dia daya. Okay, so ada dekat B dengan D. Lepas tu pemanjangan adalah dia punya pemboleh ubah bergerak balas. So dekat sini B je. So jawapan dia tepat dia adalah B. Ya, yang dimalahkan adalah kekerasan spring. So jawapannya B. Okey, ni okey je kan? Senang je kan? Okey. Okey, yang nombor 6. Okey, nombor 6. Raja 17 menunjukkan graf pemanjangan spring melawan daya. Titik M adalah had kekenyalan spring. Bila had kekenyalan spring ni bila daya tu melebihi had kekenyalan spring, spring tidak dapat kembali ke pemanjangan sifar. Jadi pemanjangan dia sana, dia punya pemanjangan dia, kalau spring tu dipanjangkan, dia takkan balik kepada bentuk asal. So pemanjangan dia adalah daripada MQ. Apa jawapan dia? C, MQ. Kalau untuk lengkuk MS ni, dia untuk graf yang F melawan X. Jadi kalau soalan ni kita kena tengok dulu dia punya graf ni sama ada pemanjangan spring melawan daya melawan pemanjangan spring, atau pemanjangan spring melawan daya ataupun daya melawan pemanjangan spring. Ya Allah. Maksudnya kalau dia dah terlebih had kenyal, spring tu akan memanjang dan rosak. Jadi kalau kamu tengok graf mana yang dia memanjang dan dia rosak? Mestilah yang MQ kan, sebab MQ tu dia nak tunjuk yang dia memanjang dan terus rosak. Memanjang dan rosak. Kan? Dia dah rosak, dia macam memanjang dan rosak, dia dah hilang kekenyalan dia. So dia jadi macam longgar macam tu. Faham tak? Kan macam getah kan, getah. Lama-lama kamu tarik, lama-lama dia jadi longgar kan getah tu. Dia dah tak boleh nak kembali kepada keadaan asal. So dia dah memanjang dan dia jadi rosak lah. Dah terlebih memanjang. So MQ lah jawapan dia, sebab dia nak tunjuk yang dia dah terlebih memanjang. Dan dia jadi rosak. Sebab tu jawapannya MQ. Sebab MQ tu kan nampak kan graf sebelah dia apa? Paksi apa? Pemanjangan spring. Dia dah terlebih panjang lah tu. Yang lain faham ke nombor 6 Faham. Sebab tu jawapan dia bukan MS tau. MS tu itu tunjuk apa? Terlebih daya. Kita nak tunjuk yang dia terlebih panjang. So jawapannya MQ. Okay, next. Nombor 7. Nombor 7. Raja 20 menunjukkan jet hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Apakah prinsip fizik yang terlibat dalam jet hidrolik? Okey, jet hidrolik ni kegunaan dia adalah untuk mengangkat objek yang berat dengan menggunakan daya input yang kecil. So dekat sini prinsip fizik yang terlibat adalah prinsip Pascal. Ya, betul. Prinsip Pascal. Kalau Bernoulli macam mana Bernoulli? Prinsip Bernoulli ni dia berkaitan dengan apabila kelajuan sebuah benda tinggi, tekanannya rendah. Lepas tu apabila tekanan rendah, kelajuan dia tinggi. Ya, okey. Kalau kelajuan udara tu rendah, tekanan dia tinggi. Kalau kelajuan udara tu tinggi, tekanan dia jadi rendah. Rendah. Okey, itu Bernoulli. Yang prinsip Archimedes, yang mana?
Prinsip Archimedes tu yang daya apungan sama dengan berat benda dia tersesat. Ya. Dia apa-apa objek yang tenggelam separuh ataupun sepenuhnya dalam bendalih, tak kisahlah dalam air, laut ke, dalam udara ke kan, bendalih. So dia punya daya apungan itu dia akan menghasilkan apa? Apa-apa objek yang tenggelam separuh atau sepenuhnya dia akan menghasilkan daya tujah ke atas kan, ataupun kita panggil daya apungan. Okey. Faham ke ni? Yang lain boleh ke yang lain? Boleh? Boleh. Okey. Yang prinsip keabadian tenaga tu apa benda lah? Prinsip keabadian tenaga. Apa benda prinsip keabadian tenaga? Siapa tahu? Ada yang lain? Dia lebih kepada apa? Prinsip keabadian tenaga. Tenaga apa? Tenaga tak boleh dimusnahkan ataupun diciptakan. Tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu prinsip keabadian tenaga. Faham tak? Faham. Faham kan? Tu yang kamu ada belajar pertukaran tenaga tu kan, daripada contohlah buah kelapa jatuh daripada pokok kan. So bermula tenaga apa? Masa buah kelapa tu tergantung atas pokok, tenaga apa? Tenaga keupayaan graviti. Lepas tu bila kelapa tu jatuh, dia akan bertukar kepada tenaga Kinetik. tenaga kinetik kan. So tenaga tu dia sentiasa berubah. Dia tak akan musnah ke diciptakan, tapi dia akan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tu yang kita panggil prinsip keabadian tenaga. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey, nombor 8. Okey, nombor 8. Darjah 13 menunjukkan sebuah jet hidrolik. Diberi luas kelihatan atas, umuh yang kecil dan umuh yang besar ialah masing-masing 20 cm kuasa 2 dan 80 cm padu. Okey, sekiranya umuh yang kecil ditolak dengan daya 40 N, apakah daya yang dialami oleh umuh yang besar? So, kita label dulu kat sini. Yang ni dia guna prinsip Pascal juga. So, tekanan dekat A, okay, kita label sini. Dekat sini A, dekat sini B. So, tekanan dekat A sama dengan tekanan dekat B. So, formula tekanan F per A sama dengan F per A ni pun A, ni F. Ni. So, kita masukkan semua benda dalam formula. Dekat A, dia punya daya dia 40. Dia punya luas kelihatan atas dia 20. Lepas tu dekat B, daya dia kita tak tahu. Dia punya luas kelihatan atas dia 80. So nanti 80 ni kita boleh pergi sebelah. Lepas tu FB ni, dia punya daya dekat B ni kita dapat 160 Newton. So jawapan dia C. Ya betul C. Kamu buat ni lah 80 darab 40, lepas tu bahagi 20. Okey. Dapatlah 160 Newton. Kalau untuk soalan macam ni yang boleh potong-potong tu kan. So sentimeter persegi dia tak perlulah kamu nak tukar ke meter persegi ke apa kan. Satu kerja pula nak kena tukar kan.
Kalau macam ni tak perlu tukar sebab nanti kita boleh potong dia punya unit kan. Biasa kan soalan macam ni? Hello, faham Okey. ke? Faham. Kalau macam ni tak perlulah nak tukar unit SI ya. Sebab nanti kita boleh potong. Dia punya unit tu sentimeter persegi tu kan, potong atas bawah kan. Okey, next nombor 9. Yang nombor 9, Darjah 22 menunjukkan seorang penumpang dalam sebuah kapal terbang. Apabila kapal terbang tersebut naik dengan pecutan yang tinggi, beliau mengalami kesakitan dalam telinganya. Okay, yang ni ada dalam prinsip Bernoulli, iaitu bila laju udara dekat atas tinggi, so tekanan udara jadi tinggi. Lepas tu, yang tu dekat atas ni, dekat dalam kapal terbang. Tapi dalam telinga manusia, laju udara dia rendah. Lepas tu tekanan dalam telinga dia akan jadi tinggi. So sebab tu manusia ni dia sakit telinga bila naik kapal terbang. Lepas tu, so jawapan dia dekat sini adalah A. Tekanan udara dalam telinga lebih besar daripada tekanan udara persekitaran. Oh, maksudnya tadi kamu kata sebab persekitaran laju udara dia tinggi, so tekanan dia rendah Yang itu Cikgu Atta. Yang ni dia bukan kaitan dengan prinsip Bernoulli, dia kaitan dengan ni altitude. Kan ketinggian ingat tak kalau kita berada di atas puncak gunung kan dia punya makin tinggi, kalau kita makin tinggi tekanan atmosfera dia apa Ren? Rendah. Sebab bila di atas lapisan udara dia sikit kan. So bila atas tu lapisan udara dia sikit, jadi tekanan atmosfera dia pun rendah lah. So bila tekanan atmosfera dia rendah, di persekitaran rendah, so dalam telinga kita akan jadi tinggi. Tu yang tekanan udara dalam telinga tinggi daripada persekitaran, tu yang buat telinga kita sakit. Okay. Maksudnya berkaitan dengan attitude. Ketinggian, attitude. Okay. Okay, next. Nombor 10. Nombor 10. Raja menunjukkan banner iklan yang dilepaskan pada waktu pagi semasa peresmian sebuah pusat pembeli belah di sebuah bandar. Belon sedang naik perlahan-lahan ke ruang udara. So yang ni lebih kurang dengan soalan 2 tadi. Cuma yang soalan 2 tadi dia ke bawah. Tapi yang ni naik perlahan-lahan. So dia ke atas. So bila dia ke atas, daya tujah dia akan lagi besar daripada berat belon. So jawapan dia B. Daya tujah ni adalah daya yang ke atas. Berat belon adalah yang bertindak ke bawah. Ya, daya tujah. Ataupun nama lainnya daya apungan kan. So dia naik ke atas, maksudnya atas lebih daripada bawah lah. Sebab tu jawapan dia B. Daya apungan, daya tujah lebih besar daripada berat belon. Okay. Tapi kalau belon tu keadaan pegun, apa jawapan dia? Kalau belon tu dia tak naik atas, dia tak turun bawah, tapi dia pegun je ke atas tu. Pegun je, statik je. Itu maksudnya apa? Jawapan dia yang mana? Jawapan dia yang A. Daya tujah sama dengan berat belon. Ya, yang atas sama dengan bawah kan. Daya tujah sama dengan berat belon. So ni berlaku keseimbangan daya. Kalau tiba soalan tanya, apakah daya paduan? Belon tu tengah statik je kan. So apakah daya paduan dia? Nak jawab apa? Nilai daya paduan dia. Sifar. Ya, sifar. Okey, sifar Sifar kosong Newton. Okey, habis dah nombor 10. Jadi okey ke setakat ni? Okey. Okey, next. Nombor 11 apa? Mama Hakim Hakim ada tak dalam ni? Cuba tengok. Tak ada, tapi dia bagi jawapan. Dia tak ada. Ya Allah. Okey. So, cikgu share lah yang nombor 11 ni.
Okey, nombor 11. Okey, dia kata apakah tekanan gas di dalam tangki itu? Kamu tengok mana gas? Gas dia dalam ni kan, dalam kontena Okay, dalam ni. So kat sini lah dia punya gas dia. Okay. So gas ni dia tolak cecair merkuri. Dia tolak sampailah cecair merkuri tu naik ke atas. Tengok dia tolak. Kuat dia tolak Kalau dia boleh tolak sampai cecair merkuri tu boleh naik ke atas ini, nampak sangatlah tekanan gas kat sini apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi kan sebab dia boleh tolak cecair merkuri ni naik ke atas. Jadi tekanan gas dia tinggi. Bila tekanan gas dia tinggi, so nak kira dia punya formula dia macam mana? Tekanan atmosfera campur dengan dia punya height, ketinggian, iaitu beza aras ni Okey. Jadi pressure ni tekanan atmosfera berapa? 75 75 cm mercury tambah dengan H. Sebab itulah jawapannya adalah B, bola. Boleh? Tapi kalau kes dia macam ni, kalau cikgu buat level dia tekanan gas tu rendah. Macam mana buat tekanan gas dia rendah? Maksudnya kan dia tak boleh nak tolak pun mercury tu. Ni mercury. Okay, ni gas kan, ni gas. So kamu tengok gas ni boleh ke dia tolak mercury ni? So tengok, kalau yang ni gas ni dia tolak kan. Dia tolak mercury ni sampai mercury naik atas. Tapi kalau untuk situasi yang ini, gas yang ini dia tolak tak mercury ni? Tak kan, dia tak boleh nak tolak pun mercury tu naik sampai level atas. Tak boleh nak tolak pun. Sebab tu level mercury tu kat bawah ni je kan. Maksudnya kan tekanan gas dia adalah rendah. Tekanan P tu pressure, tekanan gas dia rendah. So kalau tekanan gas rendah, maksudnya nak buat tambah ke nak buat tolak? Kalau tadi tekanan gas tinggi, kita kena buat operasi tambah. Kalau tekanan gas rendah, kita kena buat operasi apa? Tambah ke tolak? Ya, tolak So jawapan nanti akan menjadi macam inilah. 75 cm mercury tolak dengan H. H tu ni lah dia punya beza dia ni. Beza aras ni. H. Okay. Okay, so nanti tengoklah soalan dia sama ada pressure, tekanan gas dia tinggi atau rendah. Kalau tinggi kamu tambah, kalau rendah kamu tolak. Okay, next nombor 12. Nombor 12 tu nak hitung tekanan. So formula dia P sama dengan H rho G. So H tu kedalaman dia daripada aras ke bawah 6 meter kan. 6 meter. Rho apa rho? Ketumpatan. Ya, ketumpatan 1000 gravity. Ambil gravity. KSSM dia pakai nilai apa gravity? 9.81. Jangan ambil 10 tau. Ambil 9.81. So bila kamu darab, kamu akan dapatlah 58860. Dia nak bentuk piawai. So kalau bentuk piawai 5.89 1, 2, 3, 4. So dia akan darab dengan 10 kuasa 4. Inilah bentuk piawai. Okay. Sebab tu jawapan itulah. So jawapannya adalah A. Boleh ke ni? Boleh? Boleh. Okay, next. Nombor 13. Okay, graf ni dia tanya konduktor manakah mempunyai rintangan paling tinggi. Okay, nak tahu rintangan paling tinggi kamu tengok apa? Dia punya apa? Kecerunan. Ya, dia punya kecerunan. Sebab V sama dengan IR, R sama dengan V per I. So kamu perasan tak V per I? Ni V, ni I. Kan?
A tu arus simbol dia I. So unit dia ampere. Tu yang A tu ampere Okey, jadi kalau kita nak tahu kecerunan, nak kira kecerunan mesti kamu buat yang paksi ni, paksi Y ni yang menegak tu bahagi dengan paksi yang bawah ni kan, V per I. So nampak sangatlah V per I tu adalah kecerunan. So nak tahu kalau nak tahu rintangan dia tinggi, kamu boleh tengok dia punya kecerunan dia tinggi juga. So kecerunan yang tinggi yang mana? J. J paling cerun. Okey. Okey, next. Nombor 14. 14 dia kata apa benda ni dia kata? Okey, yang manakah betul? Okey. So ni sepatutnya kan salah terminal. Okey, beza dia apa? Ini voltan lampau tinggi 2 kV, ini voltan lampau tinggi 5 kV. Dia nak kata apa ni? Bila ada medan elektrik dia tinggi, dia punya nyalaan dia lebih besar, betul tak? Sebab itulah jawapannya adalah ni, semakin kuat medan elektrik, semakin banyak dia punya penyebaran api lilin. Boleh? Boleh. Okey, tapi kan cikgu rasa dia punya terminal dia terbalik lah. Kamu tak rasa terbalik ke terminal dia? Patutnya ni negatif. Sorry, ni yang positif, ni yang negatif. Maksudnya kan ni yang positif, ni yang negatif. Jadi sebab itulah kalau nyalaan lilin kan ion apa yang jisim dia besar, ion positif ke ion negatif? Siapa ingat? Positif. Ion udara yang positif yang berjisim besar kan. So bila dia berjisim besar, so kan ion udara positif dia akan tertarik dengan terminal negatif dia tertarik. Lepas tu nampak kat sini dia lebih besar kan, dia punya merebak dia banding dengan yang belah sini. So nampak sangatlah yang ini adalah yang besar tu adalah positif Yang sini yang kiri tu negatif. Kenapa dia besar nyalaan dia? Yang positif ni sebab itulah dia berjisim besar. Okey. Sebab tu cikgu rasa dalam soalan ni pun terminal dia salah label ni. Ni patutnya ni positif ni negatif ni. Betul tak? Siapa setuju dengan cikgu? Setuju. Kadang-kadang keluarkan soalan kenapa nyalaan ke terminal negatif tu lebih besar. So jawapannya sebab ion udara yang positif ni berjisim besar. Sebab tu nyalaan dia besar. Oh, dah less than 1 minute dah. Nanti cikgu bagi link baru. Hakim ni dia bagi jawapan malam-malam dia bagi tapi tak ada pula dia nak present hari ni. Okey.